Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada barisan panel penilai dan rakan-rakan pembentang sekalian. Saya Cikgu Normah binti Dira, Guru Pemulihan Khas dari Sekolah Kebangsaan Parit Pecah, Muar, Johor, akan membentangkan inovasi pedagogi yang bertajuk Pendawaian Semula Otak Kanan dan Otak Kiri menggunakan stimulus 10 Second Challenge OKA-OKI bagi meningkatkan kelajuan pemprosesan menulis murid bercirikan disleksia. Isu dan cabaran utama dalam inovasi ini ialah tempoh PDPC yang singkat kerana PKP telah menyukarkan murid-murid disleksia menentukan susunan abjad dalam satu siri perkataan yang didengar. Refleksi PDPC terdahulu ialah murid bercirikan disleksia ini sukar menulis perkataan yang diperdengarkan kepada mereka dengan ejaan yang betul. Objektif inovasi inilah membantu merangsang pelarasan otak kanan dan otak kiri bagi meningkatkan fungsi otak dalam kemahiran mendengar bunyi bahasa bagi menulis perkataan yang didengar dengan ejaan yang betul. Rasionalnya inovasi ini ialah berkaitan rapat dengan cara kerja otak kanak-kanak disleksia di mana inovasi ini sebagai latihan intensif meningkatkan kemahiran fonetik serta berkait rapat dengan gaya pembelajaran seseorang murid. Pelaksanaan inovasi ini adalah dalam tempoh 3 bulan yang melibatkan kumpulan sasaran 5 orang murid tahun 2 yang mengikuti kelas pemulihan. Strategi, pendekatan dan kaedah serta teknik dalam inovasi inilah strategi berpusatkan murid dan aktiviti, pendekatan kooperatif, komunikatif serta konstruktism. Kaedah ialah kaedah teknik visual audio kinestetik dan teknik didik hibur, belajar dan bermain. Apakah dia itu 10 second challenge OKA-OKI? Ia merupakan jambatan kepada zon otak murid yang bercirikan disleksia di mana satu kaedah diperlukan untuk menghubungkan zon pembelajaran murid yang bercirikan disleksia yang tidak aktif kepada zon pembelajaran yang aktif. Apakah dia 10 second challenge OKA-OKI? 10 second adalah 10 saat, challenge adalah cabaran. OKA adalah otak kanan dan OKI adalah otak kiri. Ia merupakan pendawaian semula otak murid yang bercirikan disleksia di mana asas 10 second challenge OKA-OKI inilah otak kanan mengawal anggota kiri dan otak kiri mengawal anggota di sebelah kanan. Apakah dia intervensi 10 second challenge OKA-OKI? Apakah dia gerakan-gerakan yang telah digunakan dalam inovasi ini? Terdapat 6 gerakan ataupun 6 cabaran untuk merangsang pelarasan OKA-OKI iaitu cross up down, cross memory, cross balance point, cross literal, cross scroll dan juga super brain. Baiklah, seterusnya apakah yang dikatakan gerakan cross up down ialah gerakan atas bawah iaitu angkat tangan kanan atas dan tangan kiri ke bawah dengan membengkokkan siku. Gerakan ini, cabaran ini ialah untuk menghubungkan otak kanan dan otak kiri dengan otak atas dan bawah bagi meningkatkan kemahiran berfikir. Yang seterusnya adalah gerakan cross memory iaitu gerakan silang di mana tangan kanan tepuk bahu kiri, tangan kiri tepuk bahu kanan dan tepuk pergelangan tangan kanan dan kiri untuk meningkatkan ingatan pendengaran iaitu audio memory. Seterusnya gerakan balance point iaitu gerakan titik imbang di mana tangan kanan sentuh hidung, tangan kiri sentuh telinga untuk menyeimbangkan 3 dimensi otak kanan, otak kiri, atas bawah untuk kemahiran berfikir. Gerakan ataupun cabaran 10 second challenge yang keempat ialah cross literal iaitu gerakan silang bahasa di mana tangan kanan akan sentuh kaki kiri dari arah belakang untuk meningkatkan kemahiran menulis. Seterusnya ialah cross scroll iaitu silang rangkap di mana tangan kanan akan sentuh lutut kiri atau kaki kiri akan sentuh tangan kanan seperti merangkaklah iaitu mengaktifkan koordinasi otak kanan dan otak kiri bagi meningkatkan kemahiran membaca. Ia sebenarnya apabila seorang kanak-kanak itu terlepas satu step semasa mereka bayi iaitu merangkak, jadi gerakan cross scroll ni boleh
digunakan untuk meningkatkan semula kemahiran literasi bayi yang telah tertinggal tadi. Seterusnya adalah gerakan Super Brain Challenge, iaitu tangan kiri pegang telinga kanan, tangan kanan pegang telinga kiri sambil badan turun naik. Ia seperti ialah ada gerakan ketuk ketampi. Jadi gerakan ini dijadikan salah satu daripada cabaran 10 second challenge untuk meningkatkan kemahiran 3M murid-murid yang bercirikan disleksia. Baiklah, intervensi 10 second challenge ini juga dijadikan diiringi dengan muzik. Apabila diiringan dengan muzik, murid-murid akan lebih rasa gembira, lebih rasa teruja untuk pembelajaran seterusnya. Boleh di Baiklah, itu adalah gerakan ataupun rangkaian gerakan 10 second challenge Oka-Oki untuk merangsang pelarasan otak kanan dan otak kiri murid yang bercirikan disleksia. Perincian aktiviti inovasi inilah demonstrasi di mana guru akan membuat gerakan tersebut dan murid akan ikut. Dan langkah yang kedua ialah melaksanakan gerakan Oka-Oki satu hari satu cabaran selama 10 saat. Dan seterusnya apabila murid telah menguasai kesemua cabaran akan diiringi dengan muzik sebagai cabaran kepada otak murid yang bercirikan disleksia sebagai brain challenge. Kaedah pentaksiran yang dilaksanakan adalah pemerhatian berstruktur iaitu menggunakan instrumen penentuan penguasaan membaca dan menulis IPP 2M. Kekuatan inovasi ini mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan, pembelajaran yang menarik serta menjadi motivasi kepada murid-murid. Dan teknik-teknik yang digunakan dapat meningkatkan kelajuan pemprosesian kemahiran menulis. Nilai murni yang diterapkan ialah toleransi, kooperatif, motivasi tinggi, berani dan semangat positif. Baiklah, seterusnya impak yang dapat dilihat daripada penggunaan 10 second challenge OKA inilah terbukti berkesan meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran menulis dengan cepat serta mewujudkan kesediaan dari segi kognitif, efektif dan psikomotor. Dan saya sendiri sebagai guru pilihan berasa takjub dan gembira apabila melihat murid-murid yang bercirikan disleksia ini dapat menulis dengan betul perkataan yang diperdengarkan yang saya sebut kepada mereka. Dan yang paling penting ialah ia dapat mengurangkan masalah menulis dalam kalangan murid disleksia dalam pembelajaran norma baharu pada hari ini. Baiklah, perbandingan ujian pra dan pasca, kita dapat melihat murid 1 hingga murid 5 dapat menulis perkataan sudu sebelumnya adalah hanya menggunakan huruf O dan juga huruf C. Jadi, perkataan api juga dapat ditulis oleh murid semua 5 orang murid ini tadi dengan betul. Begitu juga dengan perkataan ikan dan perkataan lalat serta perkataan rambutan ini walaupun tidak sempurna dan tidak semuanya betul tetapi ada siri huruf yang terdapat dalam perkataan rambutan berbanding dengan hanya huruf O saja yang ditulis oleh murid-murid. Jadi ini 10 second challenge ni memang terbukti dapat meningkatkan kelajuan pemprosesan menulis murid-murid yang bercirikan disleksia. Baiklah, ini adalah ujian pra dan pasca yang telah dilakukan dalam IPP 2M iaitu di mana murid menulis perkataan yang disebut oleh guru di mana murid menulis kosong dan I bagi perkataan yang telah disebut. Selepas 10 second challenge Oka-Oki ni, murid telah menulis dengan perkataan yang mempunyai perkataan yang betul
ada siri huruf yang terdapat perkataan yang diperdengarkan kepada mereka. Okay, jadi rumusannya ialah kaedah stimulus 10 second challenge ini dapat membantu guru dalam pengajaran dan pemudahcaraan, terutama dalam suasana PKP. Seterusnya, dapat membantu murid yang berisiko bermasalah pembelajaran disleksia dapat meningkatkan kemahiran menulis mereka dengan berkesan. Ia juga dapat memberi motivasi, keseronokan dan kesediaan murid untuk belajar. Inovasi ini boleh disebarluas kepada guru pendidikan khas dan juga guru arus perdana. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya untuk hari ini. Always think ability, not disability. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.